Okey. Okey. So, kita lihat di sini ya tentang pengertian sejarah. Okey. So, kita akan mulakan hari ini dengan pengertian sejarah iaitu kita lihat di sini kita kerap mendengar ungkapan bahawa sejarah membawa banyak iktibar kepada kita. Apa itu iktibar? Iktibar tu adalah kita kata sebagai pengajaran. Okey. Sejarah membawa banyak pengajaran kepada kita. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan sejarah? Bagaimana kita mengukur masa silam dalam sejarah? Macam mana kita nak ukur zaman dulu tu tahun berapa? Zaman dulu tu sebelum Masihi ke? Yang itu. Kemudian bagaimanakah pula kita dapat mengetahui sejarah lampau sesebuah masyarakat dan negara? Kemudian apabila mengetahui sesuatu peristiwa masa lampau, mengapa masih wujud pelbagai tafsiran mengenainya? Maksudnya apa tahu? Contohnya macam kamu tahu cerita pasal Hang Tuah, kan? Siapa tahu kat sini cerita pasal Hang Tuah? Takif tahu tak cerita pasal Hang Tuah? Jazvin tahu tak cerita pasal Hang Tuah? Tahu? Tahu kan? Okey. Baik. Alisha Dania pun tahu. So, kalau kamu fikirkan tentang Hang Tuah ni kan, ramai yang kata, ya ke Hang Tuah wujud? Ya ke Hang Tuah tu wujud? Okey. Ke tak wujud? Ada yang kata, oh tak wujud lah. Ada yang kata wujud lah. Ada yang kata entahlah. Jadi pelbagai tafsiran. Pelbagai maksud yang diorang kata. Ada yang kata Hang Tuah, ada yang kata tak ada Hang Tuah. Jadi mengapa benda itu masih lagi kita kata wujud pelbagai tafsiran? Itu kita akan belajar. So semua persoalan ini akan terjawab dalam bab ini. So, secara umumnya sejarah ialah peristiwa yang telah berlaku pada masa lalu. Ya, peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Contohnya lah, kalau kita lihat contohnya macam, cikgu nak tanya kamu, Jazvin. Jazvin, semalam kamu buat apa? Semalam kamu buat apa? Saya menonton television. Menonton apa? TV. Oh, menonton TV. Okey, semalam menonton TV. Jadi, hari ini kamu dah masuk kelas sejarah. Jadi, cikgu tanya kamu, adakah menonton TV semalam itu adalah satu sejarah? Ya, cikgu. Ya, bermakna menonton TV itu semalam tu adalah satu sejarah. Okey, Alisha Dania, nak tanyalah, semalam kamu buat apa? Alisha Dania, semalam kamu buat apa? Begitu juga Takif, semalam kamu buat apa? Takif. Apa? Boleh tulis dalam Zoom chat. Alisha Dania, makan semalam memang semua orang makan. Melainkan kalau puasa tu lainlah. Memang makan. Okey, sama ada makan pagi ke, ataupun tengah hari ke, ataupun petang ke kan. Itu juga semalam perkara yang telah berlaku semalam itu adalah sejarah. Takif, semalam kamu buat apa Takif? Semalam kamu ada pergi berjalan-jalan ke? Ataupun pergi bermain dengan kawan-kawan ke Takif? Begitu juga Hansen. Hansen, cikgu nak tanya, semalam kamu buat apa Hansen? Takif kata tengok TV. Hansen, semalam kamu buat apa? Okay. So, Takif, tengok TV tu semalam, adakah itu satu sejarah? Adakah itu satu sejarah? Iaitu peristiwa yang telah berlaku. Ya, betul. Hansen, semalam buat apa Hansen? Semalam ada tuition ke? Ataupun semalam pergi bermain dengan kawan-kawan? Main film? Film tu apa? Oh, main game. Okey, main game. Baik, main game Okey, kalau kita kata main game itu adakah itu peristiwa yang telah berlaku? Adakah main game itu peristiwa yang telah berlaku? Kan? Main game itu adalah suatu peristiwa yang telah berlaku. Jadi bila telah berlaku, adakah ianya satu sejarah? Ya, ianya adalah satu sejarah. Ianya adalah satu sejarah.
Jadi maknanya sejarah ni adalah semua peristiwa. Semua peristiwa yang telah berlaku pada masa lalu. Jadi peristiwa masa lalu yang berlaku dalam kehidupan sebuah masyarakat atau negara, kalau sesuatu peristiwa sejarah tu yang berlaku dalam sebuah masyarakat atau negara, ini akan dikaji oleh sejarawan. Ahli sejarawan akan kaji ya. Dan sejarawan ni apa? Sejarawan ini adalah merupakan ahli sejarah yang menyelidiki ataupun yang buat analisa yang selidik rekod-rekod lalu dan memuatkan dapatan kajian mereka. Maknanya mereka akan tulis semula kajian mereka dalam bentuk buku, dalam bentuk monograf dan juga makalah. Maknanya makalah tu maknanya dalam bentuk majalah. Monograf tu dalam bentuk catatan lah. Jadi maknanya secara kesimpulannya sejarah ini adalah peristiwa masa lalu. Take note benda tu ya. Dan kalau dari sudut istilah, apakah sejarah? Kalau kita lihat di sini, apakah sejarah? Baik, sejarah sebenarnya adalah kita ambil daripada 3 jenis bahasa. Ataupun tiga pihak. Yang pertama dalam bahasa Melayu, kita akan tengok dalam bahasa Melayu. So, apakah sejarah dalam bahasa Melayu? Yang kedua, kita akan tengok kamus dewan. Kamus dewan kata apa tentang sejarah. Dan yang ketiga, kita akan tengok dalam bahasa Inggeris. Sejarah tu apa? Begitu. Okey. So, kalau kita lihat, dalam bahasa Melayu, istilah sejarah berasal daripada perkataan Arab. Ingat perkataan Arab, iaitu perkataan Arab itu ialah syajarotun. Syajarotun yang bererti pokok. Yang bererti pokok. Sejarah juga dikaitkan dengan salasilah. Salasilah tu maknanya kita kata sebagai keturunan. Salasilah ya. Contohnya macam kita kata contohnya macam Hansen. Hansen datang daripada ibu dan bapa dia. Ibu dan bapa dia datang daripada datuk nenek dia. Datuk nenek dia datang daripada moyang dia. Moyang dia datang daripada jadi dia naik atas kan. Itu adalah dipanggil salasilah. Salasilah ya. Kemudian juga riwayat. Riwayat juga adalah kita kata sebagai asal usul, riwayat keturunan, keturunan ni macam-macam. Contohnya macam orang Melayu, keturunan Melayu. Kalau macam Jazvin, keturunan Jazvin, adakah kamu keturunan Jazvin baru nak masuk. Mungkin Hansen adalah keturunan Cina. Betul Hansen? Betul tak Hansen kamu keturunan Cina? Betul tak? Kamu keturunan Cina, betul Hansen? Begitu juga kalau katakan yang Thaqif, kamu adalah keturunan Melayu, betul? Okey. Jadi itu adalah keturunan. Dan juga satu lagi adalah asal usul. Bermakna dalam bahasa Melayu, sejarah ini adalah berasal daripada bahasa Arab, perkataan Arab iaitu syajaratun yang bererti pokok. Dan sejarah juga dikaitkan dengan salasilah, riwayat, keturunan dan juga asal usul. Itu dalam bahasa Melayu. Kemudian apakah sejarah dalam kamus dewan? Kamus dewan, dia kata bahawa sejarah ini sebenarnya adalah dalam kamus dewan ialah sama juga, iaitu asal usul, ataupun keturunan, ataupun juga salasilah, iaitu peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau. Peristiwa yang benar-benar berlaku. Ingat dia bukan cerita-cerita tipu, bukan bohong-bohong, bukan yang
yang hikayat-hikayat, yang dongeng-dongeng, bukan. Dia mesti peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau, pada waktu dulu. Kisah-kisah, riwayat dan juga tambur. Tambur juga adalah berkaitan dengan kita kata sebagai peristiwa masa lalu. Riwayat-riwayat dahulu kala. Itu tambur. Dan kemudian Kamus Dewan kata bahawa sejarah ialah kajian atau pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Maknanya kajian atau pengetahuan tentang peristiwa yang telah berlaku dahulu. Itu daripada sudut Kamus Dewan. Dan dalam bahasa Inggeris, sejarah ialah history. History iaitu history bermaksud apa? Cerita tentang seseorang. Cerita tentang seseorang. So, perkataan ini berasal daripada bahasa Yunani, iaitu hysteria. Hysteria yang bererti penyelidikan. Penyelidikan. Jadi, di sini kalau kita lihat, adanya bahasa Melayu, adanya Kamus Dewan, kemudian adanya sejarah daripada bahasa Inggeris, iaitu history, dan juga daripada bahasa Yunani, iaitu hysteria, yang bererti penyelidikan. Okey, baik. Oleh sebab kalau kita dah lihat yang ini, baik. Cikgu nak, kamu semua, ambil sehelai kertas kosong. Macam ni. Ambil sehelai kertas kosong. Tak kisahlah yang ada jalur-jalur ke, ataupun yang kosong sahaja ke. Cikgu nak semua orang ada sehelai kertas. Boleh tak? Boleh tak ada sehelai kertas? Boleh ambil tak sekarang? Sekarang sehelai kertas dan sebatang pen. Sehelai kertas dan sebatang pen. Boleh ambil sekarang. Kalau tak ada pada kamu, sila ambil sekarang, iaitu sebatang pen dan juga sehelai kertas kosong. Sehelai kertas kosong. Kalau dah ada, tulis dah ada. Jazmin, Alisha Dania, dari Nishira boleh tulis dah. Dah cikgu. Takif pun dah, kalau dah ambil boleh tulis dah. Hansen, Arwina, Wilson dan juga Go boleh tulis dah cikgu. Kalau dah ada tulis dah. Dah. Baik. Bagus. Dari Nishira pun dah. Baik. Semua dah Hansen pun dah. Winston dah. Winston. Dah Hansen pun dah. Winston pun dah. Baik, apa yang kita nak buat dengan kertas ni cikgu? Kertas ini cikgu nak kamu lipat dua dulu macam ni. Lipat dua, dia akan memanjang. Lipat dua. Dah lipat dua, kemudian kamu lipat lagi sekali. Lipat lagi sekali ke bawah pula. Maknanya daripada panjang tadi kan. Daripada panjang tadi kamu lipat dua ke bawah. Jadi kamu lipat. Gitu. Macam magic lah pula kan. Gitu. Nampak? Nampak? So dah lipat. Macam mana? Sekali lagi cikgu buat. Mula-mula begini. Kemudian kamu di tengah-tengah tu kamu lipat dua. Nampak tak lipat dua? Dia akan memanjang, betul? Selepas dia memanjang, kamu lipat ke bawah, lipat ke dua ke bawah. Bagi dia sama. Macam tu. Boleh Jasmine? Boleh
Dah dapat macam ni. Okey. So, bila dah dapat macam ni, apa yang cikgu nak kamu buat iaitu buka semula dan kamu akan lihat ada 4 ruangan. Ada ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, 3 di sini dan ruangan 4. Betul? Ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi ada 4 ruangan. Baik, apa yang kita nak buat ni cikgu? Okey. Dah bila 4 ruangan ini, okey. Cikgu nak nanti, okey. Okey, ruangan yang pertama di sini, okey, cikgu nak ruangan pertama saja cikgu nak kamu tulis. Okey. Tulis apa cikgu? Okey, tulis yang ini. Iaitu cikgu nak kamu tulis pertama sekali, cikgu nak kamu tulis tentang apakah sejarah ini. Okey. Kemudian, okey, kamu buat arrow, kamu ambil ayat ini. Okey, iaitu apakah sejarah, kemudian bahasa Melayu, okey, kemudian okey, perkataan Arab syajaratun, bererti pokok. Okey, dan dikaitkan dengan salah silah. Macam inilah. Okey, mungkin kamu tak nampak. Okey, cikgu buat macam ni. Okey. Baik. Kamu tiru apa yang cikgu buat ya. Kamu tiru apa yang cikgu buat, iaitu mula-mula di sini kita akan tulis okey, sejarah. Okey, sejarah sebelah kiri tu. Sebelah kiri macam tu, sejarah. Okey, sejarah kan di sebelah kiri. Kemudian kamu akan buat satu lagi iaitu okey, kamu buat arrow okey daripada sini. Okey, kita ambil daripada sini, mungkin boleh buat bulat. Okey. Kemudian sejarah kita akan buat begini. Okey, iaitu kita akan tulis dalam bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu. Okey, dikatakan sebagai apa? Okey, kamu tulis okey, iaitu berasal dari perkataan Arab. Perkataan Arab. Iaitu buat syajaratun, syajaratun. Begitu. Okey, syajaratun. Dia macam tu. Okey, tak perlu buat besar-besar. Okey, buat untuk saiz yang kamu boleh faham. Okey. Okey, maknanya kamu buat bererti maksudnya apa? Pokok. Kemudian buat poin yang kedua, okey, iaitu dikaitkan dengan okey, dikaitkan okey, dikaitkan okey, dikaitkan dengan apa? Dengan okey, dikaitkan salah silah. Okey, dikaitkan dengan salah silah, kemudian riwayat, okey, kemudian keturunan dan juga asal usul. Okey, asal usul. Okey, so kita akan buat macam tu. Jadi kita akan dapat yang ini dan kemudian kita boleh kotakkan dia. Kalau kamu nak kotakkan dia, boleh kotakkan dia. Okey, macam tu. Okey. Kamu boleh kotakkan dia. Bahasa Melayu, bahasa perkataan Arab, syajaratun iaitu pokok, dikaitkan salah silah, riwayat, keturunan, asal usul. Kita buat short form je. Okey. Baik. Dan yang kedua, kita lihat seterusnya iaitu kita buat yang kedua. Okey, di sini pula. Okey. Di sini kita buat yang kedua iaitu dari sudut kamus dewan. Okey, kamus dewan. Dia kata bahawa bahawa sejarah ini adalah apa? Sejarah ini adalah asal usul. Okey, kemudian asal usul, kemudian keturunan, kemudian juga salah silah. Salah silah. Macam tu.
Okey. Kemudian boleh ambil peristiwa yang benar-benar berlaku. Benar-benar berlaku. Macam tu. Okey. Kemudian kita boleh ambil satu lagi kajian. Okey. Peristiwa okey, yang telah lalu. Okey. So ini adalah kita kata sebagai apa? Sebagai kita kata dia punya maksud dari sudut kamus dewan. Kemudian kita kotakkan dia macam tu. Kotakkan dia. Okey. Dan yang ketiga kita nak buat, okey, satu lagi kita nak buat, okey, iaitu kita buat dalam bahasa Inggeris. Okey. Bahasa Inggeris. Macam tu. Kemudian kita kata sejarah ialah history. History. Yang bermaksud apa? Yang bermaksud cerita tentang seseorang. Seseorang. Macam tu. Okey. Berasal daripada perkataan okey, berasal daripada bahasa Yunani. Iaitu Hysteria. Okey, Historia. Historia ni apa? Berasal daripada bahasa Yunani, iaitu kita buat yang barulah. Okay. Hysteria yang membawa maksud apa? Membawa maksud penyelidikan. Jadi daripada sini kita boleh buat okey, berkaitan dengan kotak. Kita buat kotak kat sini. Okey. Dan kemudian kita buat satu arrow kat sini. Okey, iaitu kita buat arrow kat sini. Okey, bahasa Inggeris. Macam tu. Okey, boleh dapat? Siapa ya? Naufal. Naufal baru masuk Naufal baru masuk kan? Naufal, boleh tak ambil sehelai kertas? Okey, kertas A4. Okey, kertas A4. Kertas A4 ni macam ni. Okey, kertas A4 tak kisahlah ada garis ke tak ada garis, tak apa. Kosong pun tak apa. Okey. Ambil sekarang dengan pen. Ambil kertas selai dengan pen. Ambil kertas selai dengan pen. Kalau dah cakap dah. Kalau dah ada cakap dah ada. Pergi ambil sekarang. Okey. Dah, okey. Kalau dah, okey, dengan kertas ini, okey, kamu akan lipat 4. Maknanya lipat 4 tu maksudnya apa? Iaitu mula-mula, okey, lipat 2. Okey, kemudian satu lagi kamu lipat 2 macam ni. Daripada asal dia macam ni kan. Lipat 2 dulu, kemudian lipat satu lagi. Okey, dah Naufal. Okey. Bila dah, okey, jadi bila kamu buka balik, kamu akan ada 4 ruangan. Ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4. So bila dah lipat ada 4 ruangan. Okey, yang nota tadi tu yang cikgu buat ni, yang mind map ni, ini dipanggil peta minda Peta minda. So peta minda ini cikgu nak kamu buat dekat sini. Kat ruangan yang pertama. Buat ruangan pertama. Okey. Baik. Jadi buat. Ambil Naufal. Okey. Dah siap? Dah siap semua? Kalau dah cakap dah Okey.
Okey, baik. Terima kasih banyak Alisha. Okey. Kita ada seorang lagi yang baru masuk. Siapa ya? Siti Hajar. Siti Hajar. Ada Siti Hajar? Siti Hajar ada? Okey. Siti Hajar. Okey, baru masuk kan? Sila ambil sehelai kertas kosong. Okey, sehelai kertas kosong. Okey, dan kertas kosong ini kertas A4 yang ada jalur-jalur ke ataupun yang tak ada ke, yang kosong saja boleh. Mana-mana pun boleh. Pergi ambil sekarang. Ada tak? Ada ke tak ada? Siti Hajar. Dan ambil pen sekali. Okey, baik, bagus. Baik. Kalau dah ada kertas ni, okey, sekali lagi cikgu bagi tahu kalau dah ada kertas ini, apa yang kamu kena buat iaitu kamu kertas macam ni kan. Kamu lipat dua, okey, jadi dia memanjang. Okey, kemudian sekali lagi kamu lipat dua lagi. Dia jadi kecil macam ni. Okey. So sekali lagi cikgu tunjuk Okey, daripada besar ni, okey, kamu lipat dua. Okey, kemudian seterusnya kamu lipat dua ke bawah. Okey, dan untuk apa? Supaya kita boleh buat 4 ruangan. Okey, ruangan pertama, ruangan kedua, ruangan ketiga dan ruangan keempat. Baik, untuk apa ruangan-ruangan ini? Sebenarnya ruangan ini untuk apa? Untuk nota tadi, nota yang cikgu buat sekarang ni, nota itu kamu tulis dalam ruangan pertama sahaja. Ruangan pertama ni buat nota kat situ. Sejarah. Kemudian kat sini bahasa Melayu berasal daripada Perkataan Arab. Kamus Dewan, asal-usul keturunan. Kemudian bahasa Inggeris, history dan sebagainya. Macam tu. Buat kat sini saja dulu. Okey. So kepada para pelajar yang dah siap boleh tulis dah ya. Dah siap buat tulis dah. Cikgu nak tengok berapa ramai yang dah buat. Okey, so kita tengok Alisha Dania dah buat. Okey, Thaqif pun dah siap. Okey, Hansen pun dah siap, bagus. Okey. Jashvin pun dah. Okey, bagus. Okey, yang lain boleh minum dulu. Kita tunggu kawan-kawan kita siap. Nanti kita akan proceed kepada bahagian kedua, okey? Okey, so setakat ni kita dah ada Jashvin dah siap, Hansen dah siap, Thaqif dah siap, Alisha Dania pun dah siap, sudah ada 5 orang. So siapa dah siap? Naufal pun dah siap. Okey. Baik. Tak perlu buat cantik-cantik sebab sebenarnya ini bukan untuk cikgu. Tapi ini untuk korang semua. Untuk kamu semua untuk kamu sahaja. Okey, dah siap. Bagus Arwina. Jadi tidak perlu dihantar kepada cikgu. Hanya perlu kamu simpan. Sebagai apa? Sebagai rujukan. Okey, Ara Batrisha, bagus. Okey. Bukan apa. Okey, ini sebagai rujukan kamu. Jadi tak perlulah nak tunjuk pada cikgu ke nak hantar pada
pada apa mana-mana cikgu sekolah tak perlu. Okey, simpan elok-elok. Sebab kalau boleh kita nak buat nota tu sekali je. Kita tak nak buat banyak kali, penat, betul tak? Kamu suka buat nota banyak kali? Okey, tak suka kan? Tak suka buat nota banyak kali. Jadi kita buat je sekali. Buat je sekali, kemudian nanti kamu akan boleh gunakan sampai bila-bila. Itu penting. Okey, simpan dia. Alright. Baik. So sekarang kita akan pergi kepada bahagian yang seterusnya. Okey. Siti Hajar dah siap? Cikgu nak proceed kepada seterusnya. Boleh tak Siti Hajar? Boleh tak Siti Hajar? Dah siap belum? Okey, boleh. Okey. Baik. So kita akan teruskan dengan bahagian yang kedua. Kita nak lihat pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Okey, pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Okey, baik. So kita lihat di sini bahawa kita juga boleh mengetahui dengan lebih mendalam pengertian sejarah ini mengikut pandangan beberapa orang sejarawan tersohor. Maknanya semua gambar-gambar ni kalau kita tengok tokoh-tokoh ini ada lebih kurang 5 orang ya. Kita akan lihat 5 orang sejarawan ini adalah sejarawan. Maknanya ahli sejarah yang tersohor, maknanya yang terkenal. Ahli sejarah yang terkenal. Okey, kita tengok satu dulu. Kita tengok satu dulu tentang Herodotus. Nama dia Herodotus. Ni gambar dia lah. Herodotus ini dia menyatakan bahawa sejarah tu apa cikgu? Sejarah itu adalah, dia kata apa? Herodotus kata sejarah ialah penceritaan. Penceritaan, cerita tentang tindakan manusia. Tindakan manusia yang penting dan mengagumkan. Amaze lah penting dan mengagumkan serta sebab-sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Maknanya kalau kita tengok di sini, Herodotus kata apa? Sejarah ialah penceritaan, bercerita tentang tindakan manusia. Tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Macam mana tu? Dia macam ni. Kalau kita lihat ya. Sebagai contoh, kalau kita lihat macam kamu kata semalam. Kamu kata kamu main game. Main game. Jadi itu tindakan kamu. Kamu bermain game. Itu tindakan manusia. Dan sebab berlakunya peristiwa itu, sebab saya bosan. Saya tak tahu nak buat apa semalam cikgu. Jadi saya main game. Nampak tak? Maknanya cerita tentang tindakan manusia yang kamu main game tadi. Dan sebab berlakunya peristiwa itu. Kenapa kamu main game? Kerana kamu bosan. Jadi sejarah ialah apa? Herodotus kata, sejarah ialah cerita tentang tindakan manusia dan sebab-sebab berlakunya peristiwa. Jadi itulah yang dikatakan oleh ahli sejarawan iaitu Herodotus. Dan Herodotus ini kalau kita lihat dia sebenarnya adalah salah seorang sejarawan daripada mana? Daripada tamadun Yunani. Hebat ke dia ni cikgu? Hebat. Inilah dia sebab apa tahu? Dia kata hebat sebab inilah sejarawan yang mula-mula menggunakan perkataan sejarah ataupun histeria. Dia yang mula-mula menggunakan perkataan sejarah atau histeria yang bermaksud
penyelidikan atau penyiasatan terhadap peristiwa-peristiwa silam atau peristiwa yang telah berlaku maupun yang sezaman dengannya. Dan karyanya yang terkenal ialah history. Maknanya Herodotus ini pernah tulis buku. Dan antara buku yang terkenal ialah histories ataupun buku sejarah perang Parsi ataupun the Persian War. Itu kita kata sebagai maksud ataupun sebagai buku-buku dia. Histories tu buku dia, sejarah perang Parsi pun buku dia. Okay. Dan karya ini ditulis berdasarkan buku-buku ni dia tulis berdasarkan kajian dia terhadap peristiwa yang benar-benar berlaku. Jadi ini yang dikatakan oleh Herodotus, iaitu penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab-sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Okey, baik. Sebelum cikgu teruskan, nak tanyalah, ada apa-apa soalan kamu nak tanya? Ada tak apa-apa soalan yang kamu nak tanya? Ada tak mana-mana bahagian yang kamu tak faham, yang kamu memang nak tanya? Dari tadi kamu nak tanya apa? Ya. Ya. Ali. Zafira nak tanya apa? Okey. Zafira. Zafira nak tanya apa, Zafira? Okey. Baik. Siti Hajar nak tanya apa-apa? Naufal? Winston? Hansen? Takif? Alisha Dania dan juga Darin Insyirah tak ada? Tak ada soalan. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak ni? Setakat ini. Kan? Boleh faham tak apa yang cikgu cerita tadi? Boleh ke tak boleh? Boleh Naufal kata boleh. Aira Batisha, boleh faham tak apa yang cikgu cerita tadi? Boleh? Boleh Arwina, boleh? Dan juga Hansen, boleh? Boleh okey, baik. So kalau boleh, okey cikgu teruskan Okey, cikgu teruskan sikit je lagi. Sikit je lagi. Okey. Baik, kita tengok. Okey, kita dah tengok tentang Herodotus. Okey, kita dah tengok tentang Herodotus. Okey. Sekarang kita tengok sejarawan yang kedua. Okey, yang kedua iaitu kita akan tengok tentang yang kedua iaitu E.H. Carr. Tengok tu ya. E.H. Carr. E.H. Carr ini kalau kamu tengok muka dia ni, ini E.H. Carr. Dia kata apa? Sejarah merupakan tindak balas pembaca terhadap penulisan sejarah. Maknanya tindak balas pembaca terhadap penulisan sejarah iaitu fakta-fakta yang ditulis oleh sejarawan. Dan E.H. Carr ni dia tulis buku. Buku dia yang terkenal ialah What is History? Apa itu sejarah? Apa itu sejarah? Apakah sejarah? So itu ditulis oleh E.H. Carr. Baik. E.H. Carr kata apa sejarah ni? Sejarah bagi dia ialah apa tahu? Iaitu sejarah ialah suatu proses. Proses interaksi. Interaksi yang berterusan antara siapa dengan siapa? Antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya. Dengan fakta-faktanya. Dan ini adalah suatu dialog yang tidak berkesudahan. Maknanya yang tak akan habis. Antara masa kini dengan masa lampau. Contohnya macam mana cikgu? Maksud proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya macam mana cikgu? Okey, macam ni. Okey, katakanlah
Cikgu buat kajian, terjumpa pula satu, satu kita kata sebagai fosil ataupun kita kata jumpa dalam tanah bahan sejarah. Uish, ini apa ni? Bahan sejarah ni. Bahan sejarah. Jadi cikgu pun berinteraksi dengan bahan sejarah ni. Cikgu ambil maklumat. Uish, cikgu ambil. Oh, dia petak. Cikgu pun buat catatan. Dia saiz petak 3 cm kali dengan 6 cm. Kemudian cikgu tengok dia disaluti oleh ini, oleh plastik dan juga oleh kaca. Kemudian cikgu cek balik, apa dia ni? Dianggarkan usia dia berusia. Ini alat ini atau bahan ini berusia 3000 tahun dahulu. 3000 tahun. Tu maknanya cikgu berinteraksi dengan fakta ni. Berinteraksi untuk dapatkan fakta-fakta yang sebenar tentang bahan sejarah ni. Jadi cikgu pun baik. Cikgu dapat kumpulkan maklumat tentang bahan sejarah ini. Kemudian cikgu letak. Kemudian tak lama kemudian Aira Batisha pula datang. Aira Batisha pula ambil. Dia kata, ni bahan sejarah dia. Dia tengok catatan cikgu. Betul. Tapi saya rasa ada lagi yang rahsia di sini. Kemudian Aira Batisha belik-belik. Aira Batisha pun buka. Boleh buka rupanya. Telah membuat satu penemuan. Boleh buka rupanya. Jadi dia pun buat catatan. Boleh buka, dia ukur saiz 6. 6 kali 9. Kemudian ada flat screen. Kemudian dia buat catatan. Ini bukan 3000 tahun. Saya rasa lagi lama ni. Kalau mengikut pentarikhan radiokarbon, ini adalah berusia 10,000 tahun dahulu. Nampak tak? Proses interaksi antara ahli sejarawan dengan faktanya. Jadi, dan proses ini berterusan daripada zaman dulu sampai sekarang. Selagi ada ahli sejarawan, dia cek lagi kan, dapat fakta baru. Dia cek lagi, dia semak lagi, dapat fakta baru. Jadi, itulah dia proses interaksi antara ahli sejarah dengan bahan sejarah ataupun fakta. Boleh faham? Boleh faham? Tentang EHK dia bagi tahu macam tu. Faham tak? Faham ke tak faham? Kalau tak faham bagi tahu, cikgu boleh terangkan lagi. Faham ke tak faham? Boleh tulis dalam Zoom chat. Boleh tulis dalam Zoom chat, kamu faham ke tak faham? Faham so Zakif kata faham. Yang lain-lain, Zafira faham tak? Zafira faham berkaitan dengan EHK tadi ya. Baik. Tak faham bagi tahu. Baik. Baik, so kita lihat itulah dia daripada maksud daripada EHK. EHK kata sejarah ialah suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya. Dan ianya suatu dialog. Maknanya perbualan dengan fakta tu yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. Baik. So itu daripada sudut dua orang. Dan kita ambil yang ketiga. Yang ketiga iaitu tentang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini kalau kita lihat adalah ahli sejarawan daripada tamadun Islam daripada tamadun Islam. Baik, dia kata apa? Sejarah ni sebenarnya membicarakan perkara tentang masyarakat manusia. Membicarakan perkara tentang masyarakat manusia. Dia tak cerita pasal masyarakat binatang.
atau masyarakat tumbuh-tumbuhan, tak. Okey, sejarah ni cerita pasal masyarakat manusia. Kemudian peradaban dunia. Peradaban dunia ni maknanya tamadun-tamadun. Tamadun-tamadun dunia maknanya masyarakat manusia, tamadun dunia, peradaban dunia. Okey, dan paling penting perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat masyarakat itu. Maknanya perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Ni macam mana cikgu? Okey. Dia macam ni. Okey. Baik. Masyarakat manusia. Kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh seperti masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia. Dan kalau kamu nak tengok masyarakat Malaysia, kamu tengok mak bapak kamu. Okey, kamu tengok mak bapak kamu. Okey. Kamu pernah tak dengar cerita? Mak bapak kamu cakap apa tahu? Oh, dulu ayah mama kan. Oh, dulu papa mama tak ada internet. Dulu papa mama tak ada phone. Dulu papa mama memang tak ada telefon, tak ada internet. Okey. Mama papa dulu belajar, okey, pakai buku. Mama belajar dulu pergi sekolah. Pernah tak dengar cerita tu? Pernah tak dengar cerita, okey, mama papa kamu tak ada telefon semasa dia kecil. Mama papa kamu tak ada telefon, tak ada tidak ada internet masa zaman dahulu. Ada tak dia orang cerita dengan kamu? Ada ke tak ada? Bagi tahu cikgu, ada ke tak ada dia cerita? Pernah tak dia cerita? Mama kamu, papa kamu dulu tak ada internet. Pernah tak dia cerita macam tu? Ada kan? Takif kata ada. Okey. Dari Insyirah, pernah tak mak bapak kamu cakap macam tu? Winston, pernah tak mak bapak kamu cakap macam tu, cerita pasal macam tu? Tak ada internet, tak ada telefon bimbit, pernah tak? Aira Batrisya pernah? Mak ayah kamu cerita, tak ada internet dulu. Siti Hajar ada tak? Mak ayah kamu cerita, tak ada tak ada Zafira? Tak ingatlah cikgu. Siti Hajar kata ada. Okey. Kalau kamu tanya mak bapak kamu, okey, kalau kamu tanya sekarang kan, mak, ayah, dulu memang tak ada internet kan masa ayah dengan mama kecil dulu? Tak ada. Memang tak ada internet. Telefon bimbit pun tak ada. Yang ada dulu adalah telefon awam, public phone. Yang ada kat tepi jalan tu, yang tiang tu, kena masukkan shilling, okey, 20 sen, 30 sen, 40 sen kan. Kemudian tekan nombor, kemudian call. Itu je lah. Duit tu habis, so bermakna telefon pun tamat. Perbualan pun tamat. So kena dia tengok kepada duit shilling tu. Lagi banyak duit shilling masukkan, lagi lama lah kamu berbual. Itu zaman dahulu. Okey. Jadi, kalau kita lihat di sini, okey, sekarang ni dah tak ada macam tu. Sekarang ni dah ada internet, kemudian sekarang ni semua orang dah ada telefon bimbit, okey, kemudian semua orang dah ada kita kata seorang satu, kadang-kadang ada seorang tu, kadang-kadang ada mak kita atau bapa kita ataupun juga adik-beradik kita, bukan ada satu tapi ada dua telefon, ada dua handphone, betul tak? Satu untuk main game, satu untuk call, betul tak? Jadi kalau kita lihat kan, cikgu, kenapa dia jadi macam tu? Maknanya ada perubahan daripada tak ada internet kepada ada internet. Daripada tak ada telefon bimbit kepada ada telefon bimbit. Itu adalah apa? Okey, itulah dia cerita pasal masyarakat dunia, okey, masyarakat manusia, okey, peradaban dunia, maknanya tamadun. Okey, tamadun tu kemajuan manusia dan perubahan-perubahan yang berlaku. Perubahan yang berlaku daripada kita kata daripada tak ada internet kepada ada internet. Daripada tak ada telefon bimbit kepada ada telefon bimbit. So itu perubahan yang berlaku.
pada sifat-sifat masyarakat itu. So, itulah yang dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun kata apa? Inilah dia masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku daripada tak ada kepada ada. Ha, jadi itulah dikatakan sebagai sejarah. Itulah dia sejarah. Ha, faham ke tak faham? Faham faham okey. Jadi karyanya yang terkenal ialah okey, karya yang terkenal. Okey, Ibnu Khaldun ini, okey, buku-buku yang dia tulis adalah seperti Muqaddimah. Buku dia tulis ialah Muqaddimah, dan Muqaddimah ini menceritakan dan mengupas perihal kehidupan manusia. Buku tu cerita pasal kehidupan manusia bermula daripada zaman primitif. Maknanya zaman batu dulu. Sampailah ke kehidupan di bandar. Maknanya daripada zaman tak maju sampailah ke zaman yang maju. Okey. Baik. Jadi, cikgu tak nak pergi yang dua lagi sebab nanti terlalu banyak. Okey, apa yang kita nak buat sekarang ini? Okey, kita nak buat perkara yang sama seperti kita buat tadi. Okey, iaitu kita akan ambil kita akan ambil fakta-fakta. Okey. So kita akan ambil fakta-fakta di sini menggunakan kertas yang kita ada tadi. Okey. So macam mana nak buat cikgu? Okey, macam ni. Okey. Sekarang ni kamu dah ada kertas ni kan? Okey, kamu dah ada kertas ini. Kemudian kamu dah bagi dua. Kemudian bagi dua. So kamu dapat ruangan, 4 ruangan. Okey, ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4. Tadi kita dah buat ruangan 1. So sekarang kita akan buat ruangan yang kedua. Kita akan gunakan ruangan yang kedua pula. Okey. Ruangan kedua tu nak tulis apa cikgu? Okey. Ruangan yang kedua itu kita akan tulis seperti ini. Okey. Seperti ini. Baik. Tadi kita buat yang ini kan? Okey, iaitu sekarang ni kita akan buat di sebelah dia. Okey. So di sebelah dia cikgu akan buat begini. Okey, so kita akan buat di sebelah sini iaitu kita kata sebagai kita kata sebagai Herodotus. Okey, Herodotus. So, kemudian kita tulis kat bawah dia. Okey. Kita akan tulis apa tahu tentang buku yang telah dia tulis. Iaitu buku dia adalah buku Histories. Kita cuba tulis. Histories. Okey, Histories. Kemudian juga satu lagi dia tulis iaitu The Persian Wars. The Persian Wars. Begitu. Baik. Herodotus, The Persian Wars. Jadi, daripada sini kita akan buat di sebelah kanan dia lagi iaitu kita akan tulis tentang apa yang dia kata tentang sejarah. Dia kata sejarah ni adalah Herodotus kata apa? Iaitu penceritaan. 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 Kemudian kita buat sempang. Iaitu tindakan. Tindakan manusia. Tindakan manusia. Kemudian yang penting dan mengagumkan. Penting je, tak perlu mengagumkan. Kemudian dan kita buat tanda dan, penting dan sebab berlaku. Sebab berlakunya sesuatu peristiwa. So ini bermakna kita akan buat begini. Jadi apa yang kita nak lakarkan di sini iaitu kita akan lakarkan pertama sekali kita akan buat Herodotus. Kita akan buat begini. The Histories, The Persian Wars. Kemudian kita akan buat arrow dekat sini.
Okey. Kemudian kita akan buat kotak dekat sini. Penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Maknanya cikgu ambil key point. Key point dia untuk definisi sejarah bagi Herodotus. Okey. Dapat tak? Dia buat macam tu. Okey. So kita short formkan dia. Kenapa cikgu sempang-sempang? Sebab yang sempang-sempang tu perkataan-perkataan tambahan. Okey. Okey. Jadi kamu boleh tambahkan sendiri seperti penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan sebab-sebab berlakunya sesuatu peristiwa. So kita ambil penceritaan tindakan manusia penting dan sebab berlakunya peristiwa. Nampak tak? Kita ambil key point dia sahaja. Key point dia sahaja. Dan kalau kamu ada kita kata sebagai jap. Kalau kamu ada highlighter lah Kalau kamu ada highlighter, ada tak highlighter kat sini? Jap. Okey, kalau kamu ada highlighter, lagi kamu boleh bulatkan. Paling penting paling penting keywords kat sini apa tau? Ada, sekejap. Okey, paling penting keywords dia adalah tindakan manusia. Tindakan manusia dan juga sebab-sebab. Ini kata keywords yang sangat-sangat penting. Untuk Herodotus, tindakan manusia dan sebab itu memang keywords yang paling penting. Itu Herodotus. Penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Okey. Baik. Kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua iaitu E.H. Carr. So E.H. Carr kat bawah ni kita buat. Okey. E.H. Carr. E.H. Carr. Okey, buku yang dia tulis ialah buku What is History? Okey, What is History? Baik. So itu buku dia tulis. Dia kata apa? Okey, dia kata sejarah ini adalah kita boleh ambil kat sini iaitu satu proses kita kata iaitu proses interaksi. Interaksi berterusan antara ahli sejarah. Proses interaksi ahli sejarah dengan fakta-faktanya. Faktanya. Kemudian kita boleh teruskan lagi iaitu dialog. Satu dialog. Dialog yang tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan. Kesudahan. Okey. Sekarang Vincent. Sekarang okeylah. Nanti kamu tengok balik video ini Nanti kamu tengok balik video kelas cikgu okey. Okey. You're welcome. Okey. So ini tentang E.H. Carr iaitu proses interaksi ahli sejarah dengan faktanya, dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. So, apa yang kita akan buat iaitu kamu akan buat macam sama tadi iaitu E.H. Carr buat bulat macam tu. Okey. Kemudian kamu akan buat kotak dia pula. Okey, di sini. Okey, proses interaksi ini. Okey, dan kemudian kamu akan buat sambungan dia begitu. Macam tu. Okey. Boleh je macam mana pun boleh, tak ada masalah. Dia macam tu. Ini pun boleh juga. Okey. Okey.
So itu EHK, what is history? Proses interaksi ahli sejarah, faktanya dialog yang tidak berkesudahan. Jadi, so kita nampak the keywords adalah proses interaksi. Okay, the keywords is proses interaksi. Baik. Dan yang seterusnya kita boleh ambil yang ketiga. Okey, kita boleh ambil yang ketiga iaitu kita boleh ambil iaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. So itu yang ketiga. Okey. Baik, Ibnu Khaldun buku yang dia tulis adalah tentang Muqaddimah. Buku yang dia tulis adalah buku Muqaddimah. Muqaddimah. Okey. Baik. Apa yang Ibnu Khaldun katakan? Okey, Vincent. Okey, boleh continue. Baik. Iaitu kita akan lihat apa maksud Ibnu Khaldun tentang sejarah. Sejarah ialah dia kata apa? Tentang tentang kita kata tentang sejarah ialah tentang, kita boleh buat TT tentang pertama sekali masyarakat masyarakat manusia. Manusia. Kemudian sempang lagi kita buat iaitu peradaban dunia. Sempang lagi. Kemudian perubahan. Kita buat simbol dan perubahan. Yang berlaku berlaku pada sifat masyarakat. Pada sifat masyarakat. So kalau kita lihat di sini, cikgu naikkan. Inilah dia Ibnu Khaldun tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan yang berlaku pada sifat masyarakat itu. So kita boleh buat kat sini iaitu tentang Ibnu Khaldun. Kemudian kita boleh buat juga tentang kita boleh buat kotak dia begini. Tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan yang berlaku pada sifat dia. Kemudian kita akan boleh buat dia punya arrow dia. Begini. So begini. So ini adalah cara bagaimana kita keluarkan fakta dan kita kaitkan dengan dia punya tokoh-tokoh dia. So ini tentang sejarah. Baik. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Go, ada apa-apa nak tanya? Go. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Dah habis salin dah. Dah salin dah. Kalau dah habis, tulis dah habis. Okey, Naufal kata dah. Okey. Baik, bagus. Okey. Okey, ramai yang kata dah. Okey, so Arwina kata dah. Okey, Zafira Aulia kata dah. Hansen dah, Alisha pun dah. Takif pun dah, Naufal pun dah. Okey, Erin pun dah. Okey, baik. Okey. Dah Okey, Siti Ajar dah
Okey, baik. Dah, okey. Dah siap cikgu. Okey, baik. Sekaranglah masanya nak tengok. Baik. Cikgu nak semua on camera. Boleh tak semua on camera? Okey, semua pelajar diminta onkan kamera. Boleh? Onkan kamera kejap boleh? Sekejap je. Okey. So Naufal on. Okey. Yang lain-lain? Okey, Darin Ishira, Aira Batrisha, Arwina. Hai Arwina. Okey, boleh tak on kamera? Okey. Cikgu nak apa tahu, iaitu nota yang kamu buat tadi, kamu tunjuk kat cikgu macam ni, kat kamera. Okey. Sebagai bukti yang kamu dah buat. Cikgu saya di restoran sekarang. Alamak. Tunjuk je. Tunjuk je. Okey, cikgu tengok Aira Batrisha dah buat. Okey, bagus Aira Batrisha, cantik. Okey, bagus Aira Batrisha, good. Okey. Alisha Dania. Bagi screenshot. Okey, kita tengok Alisha Dania. Okey, bagus Alisha Dania. Cikgu, video saya unable. Unable macam mana? Okey, thank you Alisha Dania. Okey. Baik, yang lain-lain? Takif? Mana? Darin Inshira, Naufal, Arwina, Hansen. Sebab bila kamu tunjuk macam tu, so tak perlu nak screenshot nak hantar pada cikgu lagi. So dah tak payah dah. Sebab kamu dah buat, kamu dah tunjuk. Senang. Cikgu tengok, oh betul kamu buat. Kan senang. Baik. So Takif, Arwina, Zafira, Winston, tak cantik tak apa. Kan? Tak cantik tak apa. Tak boleh on camera ya. Okay. Erin, Hansen, Winston, Jashvin, tak boleh ke? Video unable. Okay. Tak boleh on cam. Okay. Ada yang kata tak boleh on cam. Kamera dengan mic saya tak boleh guna. Pula. Kamera dengan mic tak boleh guna. Okay. So yang lain-lain macam mana? Boleh buat ke? Boleh on camera? Okay. Boleh? Okay, baik. Okay, so ada yang kata okay, ada yang kata tak okay. 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 Alright. So kita akan lihat. Baik. Kalau on ada skrin kuning je. Oh ya ke? Kenapa on skrin kuning Dia ada problem Ada okay. Okay, so kalau kita lihat, okay, baik. Baik, untuk itu, okay, kita belajar sejarah, iaitu sejarah tentang apa tahu? Tentang, okay, ingat tak? Okay, Ibnu Khaldun kata apa? Iaitu sejarah ialah, okay, masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku. Cikgu nak tunjukkan pada kamu satu video berkaitan tentang perubahan-perubahan. Perubahan apa? Jom kita tengok perubahan apa yang berlaku. Okey. Kamu nak tahu tak? Inilah dia permainan kanak-kanak sebaya dengan kamu zaman dahulu. Main baling tin. Okey, ini main baling tin. Okey, cuba kita jom. Main guli. Biji getah. Siapa pernah main lagi ni? Siapa pernah main tutup oren?
Tutup oren. Siapa pernah main? Pernah main tak reti. Okey, ini tutup oren main. Ini zaman dahulu. Okey, jom kita tengok. Pernah. Ni main pistol. Pistol buat sendiri Pistol buat sendiri pakai getah. Ni zaman dahulu. Okey. Okey, pernah main Siapa pernah main trop? Main trop. So trop letak situ, kemudian dia terbalik. Terbalik. Yang terbalik tu dia punya. Ini permainan zaman dahulu. Okey, main trop. Seakan engkau di sisiku, diriku dirantau orang. Sungguh mesra, pelukanmu masih terasa, cintamu yang suci abadi, terbayang siang dan malam. Wow. Yang ini ada lagi tak? Tora-tora ni. Tora-tora ni ada jual lagi tak? Zaman dulu memang famous biskut coklat yang tora-tora ni. Tak ada Oh, ada lagi susah nak jumpa lah cikgu. Betul. Susah nak jumpa. Tapi memang dulu ada selalu Namun kini kita berjauhan, wajah dan senyumanmu di hatiku. Ni ada lagi tak? Dia sekeping-sekeping makan, sekeping-sekeping makan. Ada lagi? Ni ada lagi ada mana ada? Ada. Memang ada lagi. Dulu pun ada. Kau tahu ku takkan mengembara selamanya. Tunggulah, sabarlah, ku kan kembali. Ni dulu kita orang pakai kasut ni. Fong Kiong. Kasut ni kasut getah je tau. The whole, dari hujung ke hujung dia getah. Dia getah dia tak ada kain. Dia getah semata-mata. Fong Kiong. Bila rindu ku pejam mata mengenangmu, seakan engkau di sisiku, diriku dirantau orang. Dugaan hidup telah kita tempuhi, kini semuanya telah berlalu. Ni dulu mini kompo. Kena pasang kaset untuk dengar lagu. Lepas tu baru ganti CD. Sekarang CD pun tak ada, kaset pun tak ada dah. Mini kompo ni pun dah tak ada dah. Dah tak jual dah dulu. Okey. Tahu ku takkan mengembara selamanya. Tunggulah, sabarlah, ku kan kembali, oh sayangku. Ini buku sejarah. Sejarah Darjah 6. Dia zaman dulu buku sejarah ni dia tak panggil sejarah, dia panggil tawarikh. Tawarikh Sekolah Rendah Malaysia Darjah 6. Tawarikh tu sejarah lah. Sekarang dah lain kan. Darjah 6 punya sejarah lain. Jadi inilah dulu kulit buku dia. Kulit buku Tawarikh Sekolah Rendah Malaysia. Siapa main gasing lagi? Ni ada gambar gasing kat sini. Pernah main gasing? Pernah main gasing ni? Dulu budak-budak dulu memang selalu main gasing lah. Ini bentuk gasing dia baling Pernah
Ini kalau kita lihat, ini zaman-zaman dahulu lah. Sungguh mesra. Ini mancing. Ini aktiviti budak-budak dulu Aktiviti remaja dulu suka mancing tepi parit. Pelukanmu masih terasa, cintamu yang suci abadi, terbayang siang dan malam, bila rindu. Okey. So, itu bermakna apa? Nak ceritakan bahawa kalau kita lihat itulah berdebar-debar pula. Jadi kalau kita lihat berkaitan dengan sejarah yang dikatakan oleh Ibn Khaldun, iaitu apa? Peradaban manusia dan perubahan-perubahan yang berlaku. Nampak tak ada perubahan kan? Dulu pelajar-pelajar dulu, budak-budak dulu selalu main tepi longkang lah, main parit lah, mancing, main gasing apa semua. Nowadays ada orang main lagi tak? Nowadays kamu main lagi tak yang itu? Nowadays kamu main lagi tak mancing tepi longkang, mancing tepi parit? Ataupun kamu main gasing? Main lagi tak sekarang? Tak kan? Sekarang semua main gadget, betul? Jadi kita lihat, inilah dia perubahan-perubahan yang berlaku. Jadi itu yang dikatakan oleh Ibn Khaldun. Jadi cikgu harap kamu faham tentang maksud sejarah. Boleh faham tak? Boleh faham? So, bagaimana kelas hari ini? Kelas hari ini okey ke tak okey? Okey ke tak okey kelas hari ini? Okey ke tak okey? Boleh tulis komen dekat Zoom chat. Okey ke tak okey kelas hari ini? Okey Okey hari ini. Alright. Okey Alright. Kalau macam tu, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita sambung lagi Kita sambung pada minggu hadapan. Take care guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Bye. Bye Jasmine. Okey. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama Aira Batrisha. Okey.